Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, sejambak kasih, seharum kasturi, saya ucapkan buat peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, warga pendidik yang disanjung tinggi, serta rakan-rakan seperjuangan yang penuh berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Gaya hidup sehat menjamin kesejahteraan keluarga. Demikianlah tajuk pidato yang bakal dikupas buat santapan minda semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk agar hadirin terbuka mintanya. Hadirin, amalan gaya hidup sihat boleh didefinisikan sebagai amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Manakala amalan gaya hidup sihat memang banyak kepentingannya kepada manusia. Oleh itu, dengan mengamalkan gaya hidup sihat, keluarga akan sentiasa sihat, cergas dan bertenaga. Hadirin yang dimuliakan, saya tampilkan hujah saya yang pertama di bawah kata kunci senaman. Antara senaman yang boleh diamalkan seperti berjoging, bermain badminton, berenang dan memanah. Setiap individu hendaklah melakukan aktiviti senaman atau riadah yang mengeluarkan peluh sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Hal ini demikian kerana aktiviti senaman amat penting untuk kesihatan seseorang. Di samping itu, jantung akan berfungsi dengan baik untuk memastikan peredaran darah yang lancar. Oleh itu, pembakaran lemak di dalam badan akan berlaku. Sekaligus, individu dapat mengatasi masalah lebihan lemak di dalam badan. Pepatah Cina ada mengatakan, jika anda ingin bunga ros esok, mulalah menanamnya hari ini. Pepatah ini mengatakan bahawa sekiranya individu menginginkan tubuh badan yang sihat, wajarlah mengamalkan gaya hidup sihat mulai sekarang. Amalan ini dapat melahirkan rakyat yang produktif dan proaktif selaras dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan produktiviti negara. Hal ini dapat menyedarkan rakyat Malaysia tentang kepentingan aktiviti senaman yang perlu dipupuk. Hadirin yang dikasihi, seterusnya beralih ke hujah kedua saya, bijak memilih rakan. Itulah kata kuncinya. Sehubungan dengan itu, setiap individu hendaklah bijak memilih rakan yang mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Dalam menghadapi era globalisasi masa kini, terlalu banyak unsur negatif yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita seandainya kita terleka. Pepatah Arab berbunyi, jika kita berkawan dengan pembuat minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan pembuat besi, kita akan terasa pahangnya. Pepatah ini membuktikan bahawa kawan mempengaruhi kehidupan kita, baik dari aspek perbuatan dan perkataan. Pergaulan dengan rakan yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat dan berkelakuan negatif seperti merokok, menghisapkan dan penyalahgunaan dadah yang boleh mendatangkan impak negatif dalam diri kita. Oleh itu, kita dikurniakan akal yang waras untuk memilih rakan yang positif, yang mendorong ke arah yang lebih baik dan menjauhi daripada kelakuan-kelakuan negatif yang boleh membawa kita terjerumus ke lembah kehancuran. Hadirin yang saya hormati, menyusul pula hujah saya yang ketiga di bawah kata kunci pemakanan seimbang. Pengambilan makanan yang seimbang mengikut piramid makanan yang telah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjamin kesihatan diri dan keluarga dalam mendapatkan khasiat dan vitamin yang penuh dengan nutrien yang diperlukan. Contohnya, individu perlu banyak mengambil makanan yang berserat
seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, serta mengurangkan pengambilan yang berlemak dan mempunyai kolesterol yang tinggi. Pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan oleh setiap individu secara berkala, iaitu 2 kali setahun di pusat kesihatan berhampiran dengan rumah maupun tempat kerja. Hal ini dapat memastikan anggota dalaman tubuh seperti jantung, hati dan buah pinggang berfungsi dengan baik. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Hadirin yang dirahmati, hujah saya yang terakhir, iaitu yang keempat, kestabilan emosi sebagai kata kunci terakhir. Setiap individu hendaklah mengawal emosi dan mengurangkan tekanan agar terhindar daripada penyakit mental. Sebagai contoh, tempoh istirahat dan tidur yang mencukupi dapat menenangkan minda daripada perkara yang menjejaskan pemikiran otak. Tirelia pernah berkata, carilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat menyala api membakarmu. Carilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hal baru. Situasi ini dapat melahirkan pemikiran seseorang individu itu menjadi lebih positif dan mampu menyelesaikan masalah. Kita hendaklah melakukan aktiviti yang berfaedah dari segi fizikal dan mental agar diri sentiasa berada dalam keadaan positif. Hadirin sekalian, setelah 4 hujah yang saya utarakan, kini dapatlah disimpulkan bahawa keluarga sejahtera adalah bergantung kepada gaya hidup yang diamalkan oleh setiap individu. Oleh itu, marilah kita berganding bahu agar keluarga sejahtera dapat dilahirkan. Ibarat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Buah manggis, buah durian, kacang panjang, sayur kailan. Lebihkan buah dan sayur-sayuran, kurangkan gula dalam masakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.